warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiatul Adaya binti Muhammad Sulaiman. Hari ini saya akan membincangkan tentang mahkamah-mahkamah khas di Malaysia. Mahkamah-mahkamah khas adalah mahkamah yang ditubuhkan khas untuk pihak tertentu sahaja. Perbicaraan mahkamah khas dilakukan secara tertutup dan tidak terbuka kepada orang ramai kecuali mahkamah syariah. Saya akan menyambung perbicaraan tentang mahkamah khas. Pertama, mahkamah khas raja-raja. Mahkamah khas raja-raja membicarakan apa sahaja kesalahan yang dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong, Raja dan Sultan seperti yang berikut. Pertama, sifat peribadi baginda. Kedua, kes sivil. Mahkamah khas raja-raja ditubuhkan pada 30 Mac 1993 di bawah perkara 182 Perlembagaan Persekutuan. Semua perbicaraan di Mahkamah Khas Raja-Raja perlu mendapat persetujuan daripada Peguam Negara. Mahkamah Khas Raja-Raja mempunyai bidang kuasa yang sama seperti mahkamah awam yang lain. Keputusan mahkamah yang dibuat adalah muktamad dan tidak boleh dicabar atau dipersoalkan dalam mana-mana mahkamah. Keanggotaan yang terdiri daripada Mahkamah Khas Raja-Raja ialah Ketua Hakim Negara, Hakim-Hakim Besar, 2 orang bekas Hakim Mahkamah Persekutuan atau Mahkamah Tinggi. Yang pertama ialah Mahkamah Tinggi Tentera yang membicarakan pegawai berpangkat staf sarjan dan ke atas. Kedua dan seterusnya ialah Hakim ialah Lieutenant Colonel dan 2 orang pegawai tinggi. Struktur yang kedua ialah Mahkamah Rendah Tentera yang membicarakan askar yang pangkatnya di bawah staf sarjan. Hakim ialah Yang di-Pertuan, Meja dan 2 orang lain, Kapten atau Hakim Peguam. Struktur yang ketiga ialah pegawai-pegawai yang menganggotai Mahkamah Tentera dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri Pertahanan. Bidang kuasa terdapat beberapa iaitu sesiapa yang tertakluk pada Undang-Undang Perkhidmatan Angkatan Tentera. Selain itu, askar simpanan yang dipanggil untuk berkhidmat dalam latihan tentera. Seterusnya, orang awam yang digaji oleh tentera atau sedang bekerja dengan pihak tentera. Sampai itu, orang awam yang berada di atas kapal terbang atau tentera laut. Dan yang terakhir ialah kes-kes pecah amanah dan disiplin dalam angkatan tentera. Di sini terdapat hukuman dan rayuan Mahkamah Tentera, iaitu tertakluk pada pengesahan seorang pegawai atasan tentera. Selain itu, jika melibatkan hukuman mati, pengesahan hendaklah diperoleh daripada Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, hukuman yang dijatuhkan boleh dirayu di Mahkamah Tinggi dan pengampunan boleh diperoleh daripada Yang di-Pertuan Agong melalui Lembaga Pengampunan. Seterusnya, Mahkamah Juvenil iaitu Mahkamah Juvana ataupun digelar sebagai Mahkamah Kanak-Kanak. Mahkamah Juvenil dibentuk bagi mengadili kes-kes sivil dan jenayah ringan yang dilakukan oleh kanak-kanak yang berumur dari 10 tahun hingga 18 tahun. Perbicaraan di mahkamah ini dilakukan secara tertutup dengan tujuan mengelakkan publiciti terhadap kanak-kanak untuk melindungi masa hadapan mereka. Media tidak dibenarkan mengikuti perbicaraan. Pihak yang dibenarkan hadir ialah ibu bapa, guru dan saksi-saksi pihak pendakwaan ataupun saksi pembelaan serta ahli keluarga sahaja. Perbicaraan di mahkamah ini diadili oleh seorang magistrat, 2 orang penasihat awam yang dilantik oleh menteri akan mencadangkan hukuman yang bersesuaian kepada magistrat. Hukuman yang dikenakan oleh kanak-kanak tersebut ialah perintah berkelakuan baik, jaminan ibu bapa, dihantar ke pusat pemulihan akhlak atau ke sekolahan. Untuk kesalahan yang membawa kepada hukuman mati, perbicaraan kes akan dipindahkan ke Mahkamah Tinggi dengan perlindungan daripada publiciti masih dikekalkan. Nasib seorang remaja lelaki yang didakwa membunuh 23 individu dalam kebakaran di Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah di Ibu Negara hampir 3 tahun lalu akan diketahui esok. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Azman Abdullah jadual membuat keputusan itu pada jam 2.30 petang. Pihak pembelaan mengakhiri kes mereka pada 19 Jun lalu selepas memanggil 6 saksi.
Pada 28 Januari lalu, Datuk Azman memerintahkan remaja yang berusia 16 tahun itu ketika didakwa melakukan kesalahan berkenaan untuk membela diri. Ia selepas mendapati pendakwaan dapat membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh yang kini berusia 19 tahun. Mahkamah bagaimanapun melepaskan dan membebaskan seorang lagi individu berusia remaja itu yang dituduh bersama-sama tanpa dipanggil membela diri. Tragedi menyayat hati itu mengorbankan 21 pelajar dan 2 guru yang terperangkap dalam kebakaran di tingkat 3 asrama pusat tahfiz berkenaan di Kampung Datuk Keramat Wang Semaju pada 14 September 2017. Mahkamah yang keempat adalah Mahkamah Perusahaan. Mahkamah Perusahaan adalah bertujuan untuk menyelesaikan pertikaian antara pekerja swasta dengan majikannya. Mahkamah ini diketuai oleh Presiden Mahkamah Perusahaan yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dan dianggota oleh panel yang mengandungi orang-orang yang dilantik oleh Menteri Sumber Manusia. Mahkamah Perusahaan ini ditubuhkan untuk mewujudkan suasana keharmonian perhubungan perusahaan melalui proses timbang tara dan keputusan Mahkamah Award selaras dengan Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Visinya adalah untuk sesebuah organisasi yang unggul dan mewujudkan suasana perhubungan perusahaan yang harmoni. Misi Mahkamah Perusahaan adalah mendukung keadilan sosial dan mengekalkan perhubungan perusahaan yang harmoni melalui award mahkamah dan perjanjian kolektif. Seterusnya, bidang kuasa Mahkamah Perusahaan menyelesaikan pertikaian perusahaan, membuat perintah kepada pihak majikan bagi mematuhi perintah Menteri Sumber Manusia, mendapatkan khidmat pakar bagi menyelesaikan pertikaian perusahaan. Mahkamah Anak Negeri iaitu Mahkamah Bumiputera. Mahkamah ini bertanggungjawab ke atas isu-isu adat dan suku kaum di Sabah dan Sarawak. Mahkamah Bumiputera juga mempunyai bidang kuasa untuk mengendalikan kes-kes pelanggaran adat seperti adat-adat keagamaan, adat pemilikan tanah dan perkahwinan. Mahkamah Bumiputera di Sabah terdiri daripada Mahkamah Rayuan Bumiputera dan Mahkamah Pegawai Daerah. Mahkamah Bumiputera di Sarawak terdiri daripada Mahkamah Rayuan Bumiputera, Mahkamah Bumiputera Residen, Mahkamah Daerah Bumiputera, Mahkamah Pegawai atau Ketua Bumiputera, Mahkamah Ketua Kampung. Mahkamah Bumiputera. Mahkamah Bumiputera Sarawak melibatkan kaum Bumiputera sahaja. Mahkamah ini membicarakan mana-mana perkara yang berkaitan pelanggaran adat Bumiputera dan kes di bawah undang-undang bertulis. Manakala di Sabah memainkan peranan penting dalam membicarakan kes yang melibatkan adat atau undang-undang kaum Bumiputera di Sabah. Di Sarawak juga, hukuman yang dikenakan ialah denda dan penjara. Manakala di Sabah membicarakan kes berkaitan penjagaan anak, perkahwinan, pembahagian harta, wasiat dan perundangan adat. Seterusnya, hukuman yang dijatuhkan oleh mahkamah ini ialah penjara, denda dan hukuman undang-undang adat Bumiputera. Mahkamah Bumiputera di Sarawak. Mahkamah Rayuan Bumiputera itu terdiri daripada Hakim Mahkamah Tinggi, Setiausaha, Ahli-Ehwal Anak Negeri dan 2 orang pengapit. Yang kedua ialah mendengar kes-kes rayuan daripada Mahkamah Bumiputera Residen. Seterusnya ialah Mahkamah Bumiputera Residen yang mendengarkan kes-kes rayuan daripada Mahkamah Bumiputera Bawahan. Terdiri daripada residen, ketua Bumiputera dan 2 orang pengapit.
Presiden berkuasa menghentikan atau mengarahkan perbicaraan itu tidak mematuhi undang-undang adat. Dan Mahkamah Daerah Bumiputera atau Anak Negeri yang terdiri daripada magistrat, pegawai Bumiputera dan 2 orang pengapit yang berkuasa menjatuhkan hukuman mati tidak melebihi 2 tahun dan denda tidak melebihi RM100. Mahkamah Ketua Kampung yang terdiri daripada Ketua Kampung dan 2 orang pengapit berkuasa menjatuhkan hukuman denda tidak melebihi RM50. Mahkamah Bumiputera di Sabah, iaitu Mahkamah Rayuan Bumiputera yang terdiri daripada Hakim Mahkamah Tinggi dan 2 orang Ketua Bumiputera yang mendengarkan kes-kes rayuan daripada Mahkamah Bumiputera Bawahan, dan Mahkamah Pegawai Daerah terdiri daripada Pegawai Daerah dan 2 orang pengapit berkuasa menjatuhkan hukuman penjara tidak melebihi 2 tahun dan denda tidak melebihi RM200. Seterusnya, Mahkamah Buruh. Tujuan penubuhan Mahkamah Buruh adalah untuk menyediakan mekanisme penyelesaian yang mudah dan murah kerana tidak memerlukan perkhidmatan guaman. Mahkamah Buruh juga dipertanggungjawabkan oleh Jabatan Tenaga Kerja untuk menyelesaikan pertikaian antara pekerja swasta dengan majikan dan sebaliknya. Mahkamah ini diadili oleh pegawai Jabatan Buruh dan diselesaikan di Pejabat Jabatan Tenaga Kerja sahaja. Pihak yang tidak berpuas hati boleh memfailkan kes ke Mahkamah Tinggi melalui Jabatan Tenaga Kerja tersebut. Prosedur pengendalian kes buruh di Mahkamah Buruh adalah lebih ringkas dan mudah berbanding dengan prosedur pembicaraan di Mahkamah Sibil. Pengadu tidak perlu mengisi borang yang banyak untuk memfailkan kes. Pegawai Jabatan Buruh sedia membantu pengadu melengkapkan maklumat dan mengira jumlah tuntutannya dengan menyemak rekod dalam aplikasi Labour Market Database (LMD). Bidang kuasa Mahkamah Buruh menyelesaikan pertikaian antara majikan dengan pekerja mengenai baki gaji, bayaran kerja lebih masa, faedah penamatan serta faedah-faedah lain. Memerintahkan pihak yang kalah membayar pampasan yang ditentukan oleh Pegawai Jabatan Buruh. Mahkamah Syariah yang mempunyai kedudukan yang sedikit istimewa dan berbeza dengan mahkamah-mahkamah yang lain. Mahkamah Syariah dikawal oleh kerajaan negeri. Setiap negeri mempunyai mahkamah syariah masing-masing. Kes mahkamah syariah hanya melibatkan orang Islam sahaja. Dan kes di mahkamah ini hanya meliputi hal-hal keluarga seperti pertunangan, perkahwinan, perceraian, nafkah, wasiat dan pembagian harta-harta kepada waris. Terdapat beberapa prosedur. Yang pertama ialah prosedur pengurusan permohonan memfailkan kes sama dengan permohonan di mahkamah rendah di para 1.1 berdasarkan yang pertama ialah kesalahan dilakukan oleh seorang Islam dan boleh dihukum di bawah enactment berkuat kuasa. Selain itu, kesalahan yang dilakukan dan akibat kesalahan itu di dalam bidang kuasa tempatan mahkamah. Seterusnya ialah hukuman maksimum yang diperuntukkan enactment melebihi ringgit Malaysia, iaitu RM3,000 atau penjara bagi tempoh yang melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan yang terakhir ialah permohonan disertakan dengan kertas tuduhan. Borang permohonan mendaftarkan salinan kad pengenalan orang yang kena tuduh. Dan sekiranya kes jenayah tangkapan tanpa waran dan tiada jaminan. Prosedur yang kedua ialah pendaftar perlu menetapkan tarikh sebutan. Dan prosedur yang ketiga ialah jika saman atau waran tangkap telah sempurna dan orang kena tuduh hadir, perbicaraan dimulakan dengan yang pertama, baca pertuduhan kepada orang yang kena tuduh. Seterusnya, pastikan orang yang kena tuduh faham dengan tuduhan yang dikenakan ke atasnya. Dan jika orang yang kena tuduh tidak faham dengan pertuduhan, perlu dibacakan sekali lagi sehingga faham. Orang yang kena tuduh diminta membuat pengakuan sama ada mengaku bersalah atau minta dibicara. Seterusnya, jika mengaku salah, hendaklah secara sukarela dan faham akibat pengakuan salah. Seterusnya, pendakwa syar'i
diminta membentangkan fakta kes yang berkaitan. Sekali lagi, pengakuan orang yang kena tuduh terhadap fakta kes yang dibentangkan seperti jika bersetuju, orang kena tuduh disampaikan dengan pertuduhan yang dikenakan. Selain itu, orang yang kena tuduh diberi peluang merayu agar diringankan hukuman yang akan dikenakan, dan pendakwa syar'i diberi peluang berhujah balas di atas rayuan orang yang kena tuduh. Dan yang terakhir ialah hakim akan menjatuhkan hukuman. Prosedur yang keempat ialah jika orang yang kena tuduh tidak mengaku bersalah, hakim perintah kes dibicarakan dengan pemeriksaan utama saksi pendakwa syar'i. Selain itu, dengan pemeriksaan balas saksi-saksi pendakwa syar'i jika ada. Seterusnya ialah dengan pemeriksaan semula saksi pendakwa syar'i jika ada. Seterusnya, hakim perintahkan orang yang kena tuduh mengemukakan hujah pergulungan dan kemudian diikuti dengan hujah pendakwa syar'i. Jika kes tidak mencapai prima facie, orang kena tuduh tidak perlu dipanggil, membela diri dan dibebaskan. Dan jika kes mencapai tahap prima facie, orang kena tuduh diperintah membela diri dengan 3 cara, iaitu memberi keterangan bersumpah atau memberi keterangan tidak bersumpah atau berdiam diri. Sekiranya orang kena tuduh membela diri dengan cara A, orang kena tuduh boleh disoal balas oleh pendakwa syar'i jika ada, dan orang kena tuduh berhak memberi keterangan semula jika ada. Seterusnya, sekiranya orang kena tuduh memilih B, tiada proses keterangan soal balas dan soal semula. Sekiranya orang kena tuduh memilih C, hakim terus perintah saksi-saksi orang kena tuduh memberi keterangan jika ada, disoal balas oleh pendakwa syar'i jika ada, dan disoal semula oleh orang kena tuduh jika ada. Justru itu, setelah selesai sesi orang kena tuduh memberi keterangan, hakim perintah pendakwa syar'i mengemukakan hujah terakhir dan diikuti hujah orang kena tuduh. Lalu, hakim memberi keputusan sama ada orang kena tuduh bersalah atau tidak. Jika orang kena tuduh tidak bersalah, ia dilepas dan dibebaskan. Tetapi sekiranya orang kena tuduh bersalah, hakim akan menjatuhkan hukuman, dan mana-mana pihak yang terkilan boleh mengemukakan rayuan ke mahkamah rayuan syariah dalam tempoh 14 hari. Contoh kes Mahkamah Tinggi Syariah Seksyen 10, iaitu kesalahan menghina agama Islam, dan enakmen yang dikenakan ialah enakmen jenayah syariah Selangor nombor 9 tahun 19. Membincangkan tentang mahkamah khas. Sekejap. Bukan secara tutup dan tidak terbuka kepada orang ramai, kecuali mahkamah. Mahkamah buruh, pihak yang tidak bersedia di Pertuan Agong, Raja dan Sultan seperti yang berikut. Pertama, kes Mahkamah Bumi Putera di Sarawak. Mahkamah Bumi Putera Mahkamah Rayuan Okey. Terkilan. Aku tutup.